Apa khabar? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Are you ready for BN? Are you ready for PR? Alhamdulillah. Itu petanda yang baik bahawa kita boleh menang insya-Allah kursi Parlimen Lumut dan juga Dun di Pasir Panjang dan juga Dun Setiawan yang tidak asing lagi Datuknya Kuham. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kami tadi daripada bermula dengan Datuk Seri di Parit, 2 tempat dan sampai ke Kampung Gajah, dan sampai sekarang kita melihat memang benar. Kalau kita katakan kebangkitan rakyat, ya, bangkitan rakyat bangkit di Malaysia pada hari ini, tak kira bangsa, tak kira agama, budaya. Inilah dia tuan-tuan, satu sejarah yang amat luar biasa dalam sejarah pergerakan politik di tanah air. Tandanya insya-Allah bahawa BN akan tumbang tak lama lagi. Cuma isu besar kita ialah bila Najib nak umumkan tarikh pilihan raya. Semua jawab takut. Ya. Memang kalau tadi Lieutenant Jeneral dah bagi tahu, Presiden tentera dan polis memang sudah bagi tahu bahawa BN akan tumbang dalam pilihan kali ini. Saya ada satu lagi informasi. Universiti Islam Antarabangsa tempat saya bekerja dulu, tak pernah mengadakan kursus yang begitu besar. Yang Mahathir hadir, IGP pun hadir, Ketua Polis Negara. Namanya kursus tarbiyah. Memanglah kalau Universiti Islam tarbiyah, tapi dalam tarbiyah itu Mahathir mari, IGP pun mari. Dan yang menarik, kawan-kawan saya di UAE dulu bagi tahu bahawa Ketua Polis Negara sendiri mengatakan there is a great possibility that PR will rule Putrajaya. Jadi kongsikan minggu yang lalu kepada 200 orang senior profesor, pegawai-pegawai kanan. Tapi yang peliknya, kursus ini dibuat oleh Biro Tata Negara. Dulu zaman Anwar kita panggil Biro Tarbiyah Negara. Sekarang Biro Tata Negara. Orang lelaki tak berani nak protes profesor lelaki, tapi orang perempuan, 2 sahabat saya profesor berani protes. Katakan, jangan bodohkan kami pensyarah-pensyarah. Ya, cukuplah, ya, cukuplah. Enough is enough. Jangan bodohkan kami. Nak bagi tahu, kononnya kalau Pakatan Rakyat menang, orang Melayu tak ada harapan. Orang Melayu akan menjadi macam orang Melayu Singapura dalam era Lee Kuan Yew. Kononnya Islam akan gelap. Islam akan gelap, Islam akan habis, huru-hara akan berlaku. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, benarkah huru-hara berlaku, tuan-tuan? Kerajaan Kelantan 22 tahun di bawah PAS, ada berlaku huru-hara? Siapa yang menghuru-harakan kerajaan Kelantan dulu, tuan-tuan? Waktu zaman Mat Nasir 1978, Mageran dibuat. Siapa yang buat? UMNO. Jadi sejarahnya yang jahani UMNO. UMNO ke Umpurno. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Di Kelantan tuan-tuan 1978. Jangan lupa tuan-tuan. Ya. Tak pernah membangkang, cipta kesusahan, timbulkan ketegangan kaum. Tapi semuanya adalah kerana UMNO. Ya. Karena itu pada hari ini salah satu ciri kebangkitan rakyat di negara kita pada hari ini ialah perkauman Melayu sudah berakhir, tuan-tuan. Perkauman Cina sudah berakhir. Perkauman India sudah berakhir. Ini yang kita hendak. Bukan One Malaysia. Kita hendak Malaysian Brotherhood. Persaudaraan Malaysia. Kita gantikan satu Malaysia yang Najib punya ini dengan One. Iaitulah Malaysian Brotherhood. Itu sebabnya Syekh Yusuf Al-Qardawi baru menulis surat kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat. Bukan saja kepada Datuk Seri Anwar, bukan saja kepada Datuk Seri Haji Hadi, tapi tulis kepada saudara Lim Kit Siang, pemimpin DAP, menyatakan bahawa dia menyokong penuh kebangkitan rakyat, dia menyokong penuh insya-Allah kemenangan Pakatan Rakyat dalam pilihan akan datang. Ini seorang ulama besar, tuan-tuan, bukan calang-calang, ketua pergerakan ulama satu dunia. Ya. Dia sendiri melihat perkembangan dan dia mendengar terjemahan daripada penasihat-penasihat dia melalui YouTube.
ucapan-ucapan kita dalam bahasa Inggeris. Dalam dunia digital yang begitu cepat, apa saja yang kita buat pada hari ini sampai di seluruh dunia. Karena itu dia mengatakan, apa salahnya kita menyebut saudara Ngeh? Saudara Ngeh, Datuk Ngeh sendiri sejak saya berkawan dengan dia, saya jadi pengurusi Kailan Negeri Perak. Mesyuarat selalu. Satu-satunya negeri yang barangkali paling banyak bermesyuarat Pakatan Rakyat ialah negeri Perak, tuan-tuan. Hari Jumaat minggu pertama dengan hari Jumaat minggu ketiga. Bukan begitu, ya? Kita boleh bercakap Islam dengan terbuka. Kita boleh memberi pandangan. Datuk Ngeh pun dia ada pandangan dia bagi. Pernah dia hantar tweet kepada saya. As a Muslim, dia kata kepada saya, do you believe in Jesus? Saya ingat dia hantar saya dekat pukul 2 pagi tu. Betul. Saya jawab yes, as a Muslim. We believe in all prophets, including Jesus. Peace be upon him. Nabi Isa alaihissalam. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi utusan Malaysia memburukkan, sengaja mencari jalan memburukkan Datuk Ngeh dalam satu peristiwa tweet beberapa bulan yang lalu. Ini memang agenda UMNO, tuan-tuan. Agenda untuk menghitamkan DAP supaya PAS berpecah dengan DAP, supaya PAS berpecah dengan PKR. Tetapi semakin banyak mereka buat, tuan-tuan dan puan-puan, kepada kita di ayah UMNO, kita lihat semakin ramai semakin ramai rakyat Malaysia bangkit, dan terakhir kita melihat lebih daripada 4 orang jeneral-jeneral, tuan-tuan. Bukan senang nak dapat jeneral, tuan-tuan. Bukan senang nak dapat jeneral, tuan-tuan. Nampak je Jeneral Rafi ni pakai jubah. Hari Convention Pakatan Rakyat dia pakai kot dengan seluar. Hebat orang dia, tuan-tuan. Hebat, ya. Hebat, ya. Laksmana Imran, saya selalu sementas dengan dia. Cara dia bercakap pun, komandor punya lah, tuan-tuan. Panglima Tentera Laut. Bukan senang nak dapat, tuan-tuan. Orang-orang Jenderal Hadi Khattab dah 2 tahun dalam keadilan, ya. Panglima Logistik yang tahu tentang kapal terbang yang tak boleh terbang, kapal selam yang tak boleh selam, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi daya UMNO yang UMNO dah buat hari ini? Tak ada, tuan-tuan, melainkan dendam, kesumat. Macam Mahathir turun di Bakan Serai minggu lalu. Perkasa perkuasa. Kuasa himpun kat seluruh negeri Perak. Mahathir turun 40 buah. Boleh dia kata kepada Anwar Ibrahim. Nampak sangat dia very personal dengan Anwar Ibrahim. Apa dia kata? Dia kata Anwar Ibrahim tu layak jadi Perdana Menteri di Pulau Jerjak saja. Boy Mahathir hang act sangat, no. Istikbaran fil ardi wa makr sayyi, ayat Tuhan. Jangan kamu bongkak sangat di atas muka bumi Allah ini dan buat perkara yang jahat-jahat. Istikbaran fil ardi wa makr sayyi. Cukuplah, kamu dah 86 tahun umur. Patut bertaubat dah, banyak beribadah aja. Ya? Tapi malangnya hari ini kemudi yang melayari politik negara pada hari ini siapa, tuan-tuan? Bukan Najib lagi, Mahathir. Ya? Mahathir. Ya. Karena itu barangkali janda-janda kita sudah pun menguraikan dengan panjang lebar tentang peristiwa yang berlaku di Lahad Datu. Tapi yang jelas kepada kita, ya, bahawa bagaimana gagalnya pemimpin UMNO Barisan Nasional mempertahankan kedaulatan negara Malaysia. Betul ataupun tidak, tuan-tuan? Ini tuan-tuan dan puan-puan, karena itulah kita bukan nak mengkritik semata Barisan Pakatan Rakyat. Kita sudah memberikan banyak cadangan-cadangan yang baik yang mengejutkan BN bahawa kita ada kewibawaan. Bermula dengan buku Jingga, Perisytiharan Pakatan Rakyat, kita buat di Shah Alam, kita buat di Pulau Pinang, kita buat di Alostar, dan yang terakhir kita ulang balik buat di Shah Alam baru-baru ini, tuan-tuan. Kita sudah menyatakan dengan jelas bahawa kali ini yang menarik dalam manifesto Pakatan Rakyat, kita mengatakan rakyat bersaudara. People are in brotherhood. Betul, eh? People are in brotherhood. This is very, very distinctive manifesto. Satu yang cukup baik, ya. We are brothers. Walaupun kita berbeza agama, tapi kewajipan kita dalam orang Islam, sebagai orang Islam, kita mesti menghormati hak-hak orang bukan Islam seperti mana yang terjamin dalam Quran dan Sunnah. Karena itu umpamanya kita tak puas hati, kita protes apabila seorang India yang beragama Hindu mati dalam sel polis, yaitu saudara Kugan. Ingat Kugan, Kugan mati.
Kugal mati, kalau dia mati betul, dan memang nampaknya betul, kerana rasa dendam kesumat seorang Melayu pegawai keselamatan ke atas seorang pemuda Hindu, walaupun kita tak kondon, kita tak terima perbuatan jenayahnya dan dia boleh dihukum oleh mahkamah jenayah, iaitu kita sokong. Tapi perbuatan menyiksa seorang tahanan dalam sel mati begitu saja kerana ditorture adalah zalim, dan dalam agama Islam dan lain agama adalah suatu yang tak boleh diterima sama sekali. Karena itu kita protes kepada polis Raja Malaysia. Dalam manifesto Pakatan Rakyat, dalam buku Jingga, kita katakan bahawa kalau kita ambil alih Putrajaya, apa kita nak buat? Salah satu perkara yang kita nak buat ialah kita nak lantik ketua polis negara, peguam negara, ketua hakim negara, ketua akauntan negara, panglima tentera darat, panglima tentera laut, panglima tentera udara, dan pegawai-pegawai yang tertinggi dalam negara. Bukan lagi dibuat oleh Perdana Menteri dan diserahkan kepada Agung untuk sign saja, untuk tanda tangan. Takkan berlaku lagi begitu. Apa yang kita nak buat? IGP akan datang, ya, akan dilantik oleh rakyat. Siapa dia rakyat, tuan-tuan? Wakil-wakil rakyat yang tuan-tuan pilih. Jawatan kuasa khas Parlimen, jawatan kuasa khas Dewan Rakyat, macam yang berlaku di England, terutama yang berlaku di Amerika dalam Senate. 2-3 hari kita cross agreement, kita cek betul data orang besar negara, baru kita akan luluskan, baru kita akan serahkan kepada Agung. Ini dia, tuan-tuan. Karena kita nakkan seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang tulus, seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Sebab kita sudah lihat 55 tahun, terutama dalam sejarah Mahathir memerintah, daripada 1998, daripada 1982 sampai berlaku pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun ada fasa awalnya dia baik, tetapi apabila dia telah mengambil alih kuasa eksekutif negara, kuasa eksekutif Agung diambil, ya. Saya ingat lagi, saya berbual dengan Dr. Chan Man Heng di Seremban dalam tahun 1999. Chan Man Heng kata Dr. Mahathir Mohamad ini genius. Saya iktiraf dia, satu kelas dengan saya di Singapura waktu belajar Fakulti Perubatan. Tapi Dr. Chan Man Heng kata saya hilang respek kepada Mahathir karena dua sebab. Pertama, kerana dia mengambil kuasa undang-undang agung. Semua kuasa eksekutif itu dibawa kepada dia. Dan saya masih ingat Tengku Razali ada menyebut bagaimana dia, Razali Syafi'i, Syarif Ahmad Kojek dengan Musa Hitam tak masuk mesyuarat kabinet apabila Mahathir nakkan undang-undang ini diluluskan. Selalunya paper kabinet 3 minggu, tapi hari ini paper kabinet yang dia buat pada hari itu untuk ambil undang-undang untuk digunakan oleh dirinya hanya dibuat dalam masa 1 minggu saja. Mereka protes. Inilah salah satu punca berlakunya kerosakan dalam sistem demokrasi di negara Malaysia pada hari ini. Itulah zaman Mahathir. Yang kedua, Chan Man Heng kata bila Mahathir benarkan anak-anak dia berniaga, I lost my respect. Bila anak-anak Mahathir berniaga, bila seorang pemimpin yang selama ini bercakap amanah, cekap dan bersih, anak dia berniaga, semua anak dia berniaga, saya hilang rasa hormat kepada Mahathir Mohamad. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan, punca kerosakan krisis politik negara pada hari ini bermula pada zaman Mahathir. Ini dia puncanya. Karena itu, adakah kita nak mengekalkan BN lagi, tuan-tuan dan puan-puan? Jangan bagi peluang. Walaupun kita ada cabaran sedikit dengan pengundi-pengundi hantu, ya. Di Selangor saja 500,000 pengundi baru, 28% adalah pengundi yang masih belum dapat ditentukan siapa mereka itu. Nampaknya hantu barangkali. 28%, tuan-tuan. Berapa ramai orang Myanmar dengan orang Nepal hari ini yang bertebaran, yang akan jadi pengundi. Saya lalu bandar Ipoh hari ini, saya bukan benci, tuan-tuan, tapi dalam manifesto kita juga menyebut bahawa kita nak kembalikan balik maruah anak warga negara tempatan, anak-anak muda dapat peluang pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih baik dengan 1,100 daripada, dan kita akan keluarkan imigran pekerja-pekerja asing dengan satu proses yang sistematik supaya anak-anak tempatan
ada maruah dan dapat dilatih oleh pimpinan negara supaya mereka bekerja di negara kita dengan gaji minimum RM1.100 insya-Allah. Ya. RM1.100. BN hanya bagi RM800 dan RM900. Sabah dan Sarawak dia bagi RM800. Ya. Di Semenanjung dia bagi RM900. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dapat melihat manifesto kita yang akan kita edarkan tak lama lagi, tuan-tuan akan lihat bahawa kita akan bagi pendidikan percuma. Bahawa ini UNICEF, Universiti Selangor, di bawah kerajaan Selangor, buat satu konferensi 2 hari. Kita undang pakar-pakar pendidikan daripada beberapa buah negara dalam dunia. Semua mengatakan bahawa boleh lakukan proses, boleh lakukan pendidikan percuma dalam negara kita. Hatta Pulau Mauritius, salah sebuah pulau pelancongan yang kecil, pun pendidikan dia daripada kindergarten sampai universiti percuma. Kenapa Malaysia bila sebut je percuma pendidikan, bankrupt? Mahathir Mohamad akan kata bankrupt. Manifesto kita baru ni dia kata, wah, dia kata ini akan membankruptkan negara kerana terlampau banyak wang tabungan negara diambil nak bagi kepada rakyat. Tetapi apa yang Mahathir ambil, pemimpin UMNO ambil, koni-koni ambil, ratus bilion, tak bankrupt tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikirkan. Saya nak bacakan satu ayat Quran. Kalau sekiranya pemimpin dalam Pakatan Rakyat ini adil, dalam PKR, dalam PAS, dalam DAP adil, terus walau amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal minas samai wal. Kalau pemimpin-pemimpin itu, ya, kata Allah dalam Quran, amanah, ya, bertakwa, takut duit rakyat, tak ambil macam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, tabung kita insya-Allah akan lebih banyak lagi. Duit Petronas mungkin sekarang 80 bilion, entah akan bertambah lagi 150 bilion, ya, insya-Allah. Banyak lagi telaga-telaga minyak yang akan diambil. Tapi telaga minyak zaman Abdullah Badawi memerintah, sudah digasak mereka di kawasan sebelah dengan Brunei, ya. Dah diambil blok L dan blok M, ya. Dah diambil oleh suku Sakak Abdullah Badawi. Ini tak boleh tuan-tuan, ya. Jangan sebut bahawa bila kita bercakap soal rasuah ni, tak apalah, orang Melayu juga yang untung. Macam mana pun kalau rasuah orang Melayu juga, orang kita juga. Tak boleh tuan-tuan, ya. Tak boleh dalam bab rasuah ini. Hatta 1 sen pun, setengah sen pun haram, tetap haram, ya. Itulah sebabnya kita nak cuba perangi rasuah. Saya yakin bila Pakatan Rakyat naik, pemimpin Pakatan Rakyat akan sibuk untuk meletakkan balik real negara yang hari ini menjadi negara yang teratas dalam dunia di antara negara-negara pengamal rasuah, akan muncul sebagai salah sebuah negara yang bebas daripada rasuah insya-Allah, dan rakyat akan dapat menikmati kesejahteraan hidup. Tuan-tuan, rim yang dibagi oleh UMNO BN tu tuan-tuan, jujur ke tuan-tuan? Saya nak tanya, jujur ke? Ambil tu ambil lah. Jujur ke tuan-tuan? Kalaulah tak ada kuat Pakatan Rakyat, tak ada rimnya tuan-tuan. Tak ada brim, brum dan beram. Tak ada. Kalau Pakatan Rakyat tak kuat, dan kita alu-alukan ketibaan yang berhormat Saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana kekuatan Pakatan Rakyat lah beri ada hari ini. Kerana itu saya kata ambil 500 tu ambil tuan-tuan. Tetapi saya juga bersetuju dengan pandangan Tuan Guru Abdul Aziz dan Tuan Guru Haji Adi bahawa UMNO jangan menjadikan rakyat ini macam barangan murah semata-mata untuk meraih satu undi bagi mengekalkan kuasa. Jadi itulah sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Apabila kita melihat perkembangan yang berlaku sekarang, rakyat sudah pencelik tuan-tuan. Rakyat tak boleh diperbodohkan lagi. Janganlah UMNO
mana memperbodohkan rakyat, macam mana Firaun memperbodohkan rakyatnya dengan rasa takut dan menyembah mereka. Menyembah Firaun. Cukuplah. Fastahabba qaum. Cukup. UMNO tak boleh buat itu, tuan-tuan. Ya. Cukuplah. Kita ada akal, Allah bagi akal, fikirkan betul-betul, fikir betul-betul. Ya, saya pun nak tidak. Sesaat aja dah kerjanya. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ya, marilah kita memberikan dokumen padu kepada kebangkitan Pakatan Rakyat ini, kebangkitan rakyat, dan kita bekerja kuat, insya-Allah sambil berikhtiar dan berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pilihan raya insya-Allah tetap akan berlaku pada bulan Mac ataupun April ataupun Mei ataupun Jun. Jangan tak ada beraya, boleh tak tuan-tuan? Karena negara ini kita nak menghormati demokrasi seperti mana yang mereka katakan selalu. Tetapi kita nak jadikan sistem demokrasi negara kita dalam zaman pemerintahan Pakatan Rakyat insya-Allah akan lebih subur, akan lebih merayat dan akan kekal untuk rakyat melihat bahawa kita benar-benar jujur kepada diri kita sendiri untuk melaksanakan amanah yang besar untuk rakyat dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Reformasi.